Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bil khair. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Alhamdulillah. Kita bersama pada pagi Jumaat yang mulia ini, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semua sahabat-sahabat, ya, yang sering mengikuti membaca buku La Tahzan, ya, jangan bersedih, karangan Dr. Aid Al-Qarni, ya, yang diterjemahkan oleh Nuraini Abu, ya. Okey. Saya nampak baru ada seorang masuk. Kita tunggu sikit lagi, ya. Tunggu seorang dua lagi. Okey. Okey, alhamdulillah dah ada 3 orang, 4 orang. Okey. Ya, kejap lagi kita mula. Saya pun dah masuk lambat hari ni, ya. Dah lewat sikit pada selalunya pukul 8 kan. Okey, dah ada 6 orang. Okey. Rafida, alhamdulillah Fida masuk. Fida Fida kerja dari rumah ya hari ni? Okey. Saya nampak siapa? Saya nampak adik saya masuk. Okey. Mazlan, ya. Ramai orang tanya adik, sekejap-sekejap saya cakap adik-adik kan. Siapa yang rapat dengan saya? Semua adik saya masa bekerja dulu kan. Semua adik, ya. Yang bawah umur daripada saya semua saya panggil adik. Gitu, ya. Okey. So kita dah sampai dalam, nampak ada 9 orang, ya. Sekejap saya minum air sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Okey, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua yang baru masuk, ya. Puan Leni. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi. Okey. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi. Anak saudara saya, Rosnida, hari ni tak berniaga. Hari ni dapat tengoklah, ya, tengok dengan aman, cuti. Alhamdulillah. Mak Tam pun cuti juga, ya, tapi tak apalah, ya, cuti tapi bekerja jugalah, ya, bekerja dari rumah jugalah walaupun cuti, tapi tak apa, benda-benda ni memang orang kata apa, sambil-sambilan je kan. Okey. So hari ni alhamdulillah kita akan membaca, ya. Kita akan membaca buku Dr. Aid Al-Qarni pada tajuk, ya, hari ni kita siri 11. Siri 11 ni maksudnya hari yang ke-11 dah lah, ya. Hari yang ke-11 kita dah membaca, ya. Hari ni tajuk 15 iaitu Allah akan mengganti yang lebih baik, ya. Allah akan mengganti yang lebih baik, ya. Okey. Hari ni kita berada di pagi Jumaat yang mulia ini, ya. Jumaat hari yang Hari yang penuh barakah. Hari kebesaran kita, hari kebesaran umat Islam, ya. Sewajarnya lah, ya, kita mengisi hari-hari kita, hari-hari Jumaat kita ni dengan perkara-perkara dan amalan-amalan yang baik lah, ya. Okey. Dan hari Jumaat jugalah, ya, bila saya nak baca tajuk ni bukan, dia ada satu getaran di hati saya, ya. Sebab hari Jumaat adalah hari yang pagi-pagi Jumaat tu, bangun pagi Jumaat tu ada sesuatu yang telah ada satu peristiwa dalam hidup saya ni kan. Apa yang saya nak baca ni nanti kan. Sebenarnya kena je untuk saya sebenarnya, ya. Okey. Okey. Dr. Aid Al-Qarni menukilkan, ya. Di awal-awal, ya, tajuk 15 ni, tajuknya Allah akan mengganti yang lebih baik, ya.
Dr. Aid menukilkan kat sini, Allah tidak pernah mencabut sesuatu dari anda kecuali dia menggantinya dengan yang lebih baik. Tetapi itu ada apabila anda bersabar dan tetap redha dengan segala ketetapannya. Ya, Dr. Aid kata Allah tidak pernah mencabut sesuatu dari kita kecuali dia akan gantikan sesuatu dengan yang lebih baik. Ya, dengan sesuatu dengan yang lebih baik. Dan ada syarat pula kat situ, Dr. Aid tulis kat sini, ya. Syaratnya adalah apabila anda bersabar dan tetap redha dengan segala ketetapannya. Ya. Waalaikumsalam, ya. Adik saya Mazlan. Ya. Mazlan duduk mana lah ni, ya? Dulu kita ni kerja sekali dekat Langkawi kan. Okey. Okey. Dr. Aid letakkan dekat atas ni, ya. Ada 2 hadis lah, ya, hadisnya, tapi dia tak letak hadis ni riwayat siapa-siapa, cuma dia letak al-hadis saja kat situ, ya. Barang siapa aku butakan kedua matanya lalu ia bersabar, nescaya akan aku ganti dengan syurga, ya. Dan hadis yang kedua, siapa saja orang di dunia ini yang kekasihnya aku cabut nyawanya, kemudian dengan cubaan yang aku timpakan ini dia bersabar dan mengharap pahalaku, nescaya akan aku ganti dengan syurga. Maksudnya hadis yang pertama ni, hadis ni dia kata barang siapa aku butakan kedua matanya, ya, lalu ia bersabar, nescaya aku ganti dengan syurga. Hadis ni nak bagi tahu dekat kita bahawa memang hadis ni dia kata kalau Allah butakan mata kita kan maksudnya Allah hilangkan satu benda yang sangat berharga dalam hidup kita, ya. Lepas itu kita bersabar dan Allah akan gantikan atas kesabaran kita tu, Allah akan gantikan dekat kita syurga. Dan hadis yang di bawah ni dia kata siapa saja yang di dunia ini siapa saja orang di dunia ini yang kekasihnya aku cabut nyawanya, maksudnya kekasih kita siapa? Kekasih kita mungkin kekasih kita anak-anak, ya, anak-anak ke, ya, pasangan hidup kita ke apa ke. Kemudian dengan cubaan yang aku timpakan ini dia bersabar dan mengharap pahalaku, nescaya aku akan ganti dengan syurga, ya. Yakni dia ada terangkan kat bawah ni, dia kata yakni barang siapa kehilangan anaknya tetap berusaha untuk bersabar, maka di alam keabadian kelak akan dibangunkan untuknya sebuah Baitul Hamdi, ya, istana pujian. Silakan anda kiaskan kejadian-kejadian tersebut dengan kehidupan anda, kerana yang dipaparkan di sini sekadar contoh. Subhanallah, ya. Ya. Sebenarnya Dr. Aid macam nak bagi tahu kat saya je kan. Contoh ni contoh hidup saya je kan. Okay. Tapi begitu jugalah dengan sahabat-sahabat, ya. Jika ada sahabat-sahabat yang ada mengalami keadaan ini kan, maknanya kita pun dengar banyak hadis, kita pun pernah dengar ustaz-ustaz bercerita kan tentang Allah nak bagi sesiapa yang kehilangan anak, ya, dia menyebut masih bersyukur, masih sabar, masih redha dengan ketentuan tu, Allah akan bagi kat dia, Allah kata kat malaikat, bangunkan sebuah istana, bangunkan sebuah rumah, ya, sebuah istana ke sebuah rumah macam itulah di syurga, dan namakan rumah tersebut, ya, istana tersebut dengan Baitul Hamdi, maksudnya rumah puji-pujian, ya. Saya ingat lagi, ya, pada hari Jumaat, ya. Pada hari Jumaat, pada waktu kita orang pergi solat Jumaat lah, ya, pada dalam pukul 12 lebih macam tu, dekat pukul 1, doktor panggil saya, ya, masa nak ambil anak saya, jenazah anak saya. Saya masuk dengan adik saya. Masa tu suami saya pergi solat Jumaat, ya. Saya masuk dengan adik saya dia berlari terkepa kat muka anak saya. Saya dapat pergi ke bahagian sebelah bawah lah, bahagian sebelah bawah lah, sebelah kaki ni. So saya pun pergi, saya ingat lagi ayat yang pertama keluar daripada bibir saya adalah, saya kata, ya Allah, Engkau tahu betapa aku amat sayang pada anak aku ni, Engkau maha mengetahui betapa aku sayang pada dia, tetapi ya Allah, hari ni aku nak
cakap, aku nak bagi tahu sendiri, ya Allah, besar mana pun kasih sayang aku kepada anak aku ni, tetapi cinta aku kepadamu lebih tinggi daripada tu. Dan hari ni apa yang kau pilih untuk aku berlapang dada, aku redha, aku mohon kepadamu, berilah kekuatan hati untuk aku nak lalui benda ni. Ya, sukar sebenarnya, tetapi saya cakap macam tu sambil saya cium kaki anak saya, sambil saya yalah dapat bahagian kaki kan. Adik saya dia pergi meluru, pergi cium dekat muka apa semua, saya pun dapat bahagian kaki. So sambil cium tu, itulah perkataan yang pertama saya cakap kan. Jadi ketat dada, sesak tu, Masya Allah kan. Kalau siapa yang pernah lalui itu, dia akan dapat rasa macam mana kan. Tapi pada ketika itu Allah Al-Qahar ya, yang memberi kekuatan itu, bukan saya ya, tetapi Allah yang bagi kekuatan tu, boleh ya menguruskan apa-apa semua sampailah sehingga selesai ya. Okey. Dan kita apa sahaja, siapa bagi salam ni? Assalam Dr. Mazita, siapa ni? Waalaikumsalam Kak Leha. Balkis, Waalaikumsalam Balkis kerja pagi. Okay, share dulu. Tak apa nanti balik tengok Okey, Erna, Waalaikumsalam Erna ya. Okey. Ustazah Yanti, Assalamualaikum. Okey, lepas tu kita ni maknanya kita kena, macam selalu saya duk cakapkan siri-siri yang lalu pun, bersangka baik dengan Allah ya. Allah akan bagi. Allah tidak zalim dan Allah Maha baik. Allah akan bagi sesuatu yang baik sahaja untuk kita. Pada ketika itu kita rasa macam sesuatu yang perit, pedih, sesuatu yang tidak mampu kita lalui, tetapi sebenarnya kita yakinlah ya bahawa itu adalah pilihan Allah untuk kita. Tentu itu pilihan yang terbaik ya. Dan dia kata, maka anda tidak usah terlalu bersedih dengan musibah yang menimpa anda, sebab yang menentukan semua itu memiliki syurga, balasan, pengganti dan ganjaran yang besar. Sahabat-sahabat semua ya, saya rasa macam bohong dan tipu kita nak menafikan perasaan kita. Kita ni manusia biasa yang lemah ya, yang tak ada apa-apa ya. Maksudnya secara sunnatullahnya, secara fitrahnya, bila kita ditimpa kehilangan sesuatu, ditimpa kematian dan sebagainya, yang seperti Dr. Aid bagi contoh kat sini kan, of course ya, kita sebagai manusia kita akan sedih, tetapi usah terlalu bersedih, dia kata kan. Usah terlalu bersedih dengan musibah yang menimpa anda ya. Sebab yang menentukan semua itu memiliki syurga. Maknanya Allah tidak bagi sesuatu tu dengan sia-sia. Allah akan gantikan. Ya. Puan Suhaini kata ketika itu Allah saja yang Maha mengetahui hati kita. Betul Puan ya. Allah saja ya. Saya kan dalam hati masa tu, saya hanya ada Allah saja. Allah. Saya 11 bulan ya, dah 11 bulan ya. Saya hanya pada ketika itu, saya hanya panggil Allah je. Saya hanya minta Allah kuatkan je ya. Allah, saya panggil Allah je pada situ ya. Maknanya Allah saja yang tahu hati kita, dan kita masa tu paut je. Paut dengan pautan Allah ya, pautan kasih sayang Allah, pautan rahmat Allah ya. Dalam hati hanya ada Allah saja. Tak ada benda-benda lain dah pada ketika tu ya. Okey. Dia kata, tapi kita kena sedarlah ya, kita ni manusia biasa. Maksudnya bila kita manusia biasa, kita wajar sedih. Takkanlah kita sentiasa nak positif. Positif. Anak meninggal pun positif, tak jangan menangis. Menangis itu fitrah. Menangis itu adalah sunnatullah. Bila sedih menangis itu fitrah ya. Tetapi cara nak menangis tu macam mana? Bukanlah kita meraung-raung, bukanlah kita meratap, kita menjerit-jerit, kita pecahkan apa-apa ke buat apa-apalah ya, yang itu bukan dalam ruang pemikiran kita nak fikir-fikir benda-benda macam tu. Yang tugas kita bila berhadapan dengan itu, paut Allah dulu, paut Allah.
Ya Allah, Engkau pilih aku untuk, Engkau pilih ya, Allah pick up kita. Ya, kita ada pilihan Allah ya. Allah pick up kita dalam ramai-ramai juta-juta bilion trilion manusia ni, ya. Allah pick up kita. Pick up kita untuk Allah, untuk kita hadapi keadaan tu. So, sudah pasti ada sesuatu yang Allah nak bagi. Ingat yang itu je kan. Ya. So, dia kata maka jangan terlalu bersedih. Tapi kalau katakanlah masih bersedih, ya carilah ya, cari kaedah yang boleh membantu kita untuk kita hadapi keadaan tu ya. Menangis perlu ya, sebagai fitrahnya. Menangis tu ada ya, selepas kita, contohnya dalam contoh yang Dr. Aid bagi ni, kehilangan anak kan, kematian anak kan. So saya pernah menangis, tapi suami saya tak pernah stopkan saya menangis ya. Kalau saya menangis, dia akan tenangkan saya, dia akan dia tak bercakap jangan menangis. Menangis tu okey, adalah natural ya. Kita akan menangis, tapi janganlah menangis sampai kita lupa diri, yang seolah-olah kita telah membenci ataupun kita telah tidak, seumpama kita tak redha dengan apa yang Allah pilih untuk kita ya. Jangan sampai jatuh begitulah ya. Mudah-mudahan Allah pelihara hati kita ya. Okey. Dan Dr. Aid kata, para waliullah yang pernah ditimpa musibah, ujian dan cubaan akan mendapatkan penghormatan yang agung di syurga Firdaus. Itu tersirat dalam firman-Nya dari surah Ar-Ra'd ayat 24 ya. Kesejahteraan dan kebahagiaan bagi kalian kerana kalian telah bersabar dalam mentaati Allah dan menerima cubaannya. Syurga adalah sebaik-baik tempat kesudahan ya. Subhanallah, mudah-mudahan ya para sahabat yang sedang mendengar ya, para sahabat yang sedang mengikuti, walaupun sedang mengikuti bukan secara live ataupun ulangan ke apa ke ya, mudah-mudahan ya Allah masukkan kita ke dalam golongan calon-calon ya, dapat menempatkan diri kita di tempat tertinggi ya, exclusively syurga Firdaus dengan atas asbab ya, kesabaran kita atas ujian-ujian yang kita lalui. Waalaikumsalam Puan Yani ya. Okey. Betapapun kita harus selalu melihat dan yakin bahawa di sebalik musibah terdapat ganti dan balasan dari Allah yang akan selalu berakhir pada kebaikan kita ya. Dengan begitu kita akan termasuk ya, dan dia letak situ noktah bertindih di situ, dia letak di sini keratan ya, firman Allah dari surah Al-Baqarah ayat 157. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Maksudnya bila kita melihat sesuatu yang Allah bagi dekat kita dengan yakin ya, bahawa musibah yang kita dapat ni akan diganti dengan balasan yang akan berakhir dengan kebaikan ya. Bila kita renung balik, bila saya renung diri saya sendiri. Allah ambil anak saya pada bulan Disember 2019 ya. Lepas tu pada ketika tu COVID dah masuk dah ya. Dah start masuk Malaysia ya. Masa tu melalui pelancong negara China kan, dah mula masuk. Masa tu saya dah baca, dah masuk kat AJN, saya dah baca dah berita tu. Lepas tu Allah ambil, dan saya nak memang hebatlah ya percaturan Allah ya. Kalaulah ya Allah maknanya Allah, pilihan Allah itu adalah pilihan yang sebaik-baik ya. Dengan keadaan COVID-nya, anak saya dia ada masalah jantung. Kalau memang sangat berisiko untuk terdedah kepada virus yang bahaya ni kan. So Allah ambil dia dalam keadaan yang begitu baik ya, dan maknanya Allah nak bagi lapang dada saya sebenarnya. Kalau sebelum ni, kalau katakanlah ada saya bawa dia ke mana-mana, ada orang bersin ke, ada orang batuk ke, ada orang sesema ke, ada orang ada asap-asap rokok ke, subhanallah, masya-Allah, masa tu kan saya ni kan
kena bawa lari lah kan, bawa lari merata-rata. Dia pula jenis anak saya pula, dia jenis yang extrovert, dia jenis yang tak akan duduk senyap-senyap, dia very extrovert kan, dia sangat begitu baik dalam interaksi sosial dia, dan dia akan bertegur sapa dengan sesiapa saja. Jadi saya nampak memang ada hikmah dia, ada kebaikan dia yang Allah bagi ya. Allah ambil itu ya. So, dia aman ya, mungkin sedang berlari-lari ya di taman-taman syurga ya. Dia bersama, dijaga oleh Nabi Ibrahim dan Siti Sarah ya. Jadi itu yang terbaik untuk dia ya. Dan inilah salah satu asbab juga ya. Ini kebaikan hikmah dia juga ya. Dengan saya tak ada siapa-siapa dah untuk saya belik kan. Ya, dulu ada dia untuk memang berkepit ya, BFF kan. So bila dah dia tak ada ya, Allah dah ambil dia, Allah dah jaga dia. Jadi so saya ada masa untuk buka-buka macam ni lah. Kalau tak insya-Allah tak adalah buat benda-benda macam ni kan. So ada hikmah dia ya. Okey, apa lagi dia kata ya? Dia kata dan orang yang dalam surah Al-Baqarah ni dia kata mereka yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Maksudnya orang yang yakin dengan musibah yang Allah bagi ni, Allah nak gantikan dengan kebaikan, itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk ya, mendapat hidayah daripada Allah ya. Ini merupakan ucapan selamat bagi orang-orang yang mendapat musibah dan kabar gembira bagi orang-orang yang mendapat bencana ya. Jadi ini adalah satu sentikan motivasi lah kat kita. Kita tidaklah berlarut-larut dalam keadaan sedih. Maknanya ada janji-janji Allah, yang janji Allah tu pasti ada janji Allah yang akan sentiasa kita tanamkan dalam hati kita. Maknanya bukanlah sia-sia apa yang Allah bagi kat kita. Allah janjikan sesuatu yang lebih baik daripada itu ya. Umur dunia ini sangat pendek dan gudang kenikmatannya pun sangat miskin. Ya. Umur dunia, bukan umur kita ya, umur dunia. Dari kami di betul ya, jiran Tuan Haji Umar ya pun teringat kan. Tuan Haji Umar lagi lah kan, dia sentiasa rajin ikut abah dia ke surau kan. Okey, alhamdulillah ya. Okey, dia kata umur dunia ini sangat pendek dan gudang kenikmatannya pun sangat miskin ya. Umur dunia tu pendek, umur kita ciput je kan. Lagilah pendek kan. Ada pun dia kata akhirat lebih baik dan kekal ya. Jadi daripada Irna kata apa ni? Terima kasih Irna ya. Okey, umur dunia ini sangat pendek dan gudang kenikmatannya pun sangat miskin. Ya. Nak bandingkan dengan kehidupan akhirat yang lebih baik dan kekal ya. Sehingga barang siapa di dunia mendapat musibah, ia akan mendapat kesenangan di akhirat kelak. Dan barang siapa hidup sengsara di dunia, ia akan hidup bahagia di akhirat ya. Lain halnya dengan mereka yang memang lebih mencintai dunia ya, hanya menginginkan kenikmatan dunia sahaja dan lebih senang pada keindahan dunia. Hati mereka akan selalu gundah gulana, cemas, tidak mendapat kenikmatan dunia dan takut tidak nyaman hidupnya di dunia ya. Yang ni orang-orang yang hati dia berpaut pada dunia ya, cintakan dunia, hubbud dunia ya. Jadi Dr. Aid nak ajak kita, dia kata dia nak bagi satu kesedaran kepada kita bahawa umur ni pendek, umur dunia ni pendek sangat, dan gudang kenikmatan di dunia ni pun sangat miskin. Okey, kita tengok ya, kalau kata dia kata gudang kenikmatan di dunia, kita tengok apa ya? Kita tengok apa dekat dunia ni ya? Segala isi Waalaikumsalam warahmatullahi. Lawa tudung Turki. Beberapa tahun yang lepas kan, masa pergi Turki dulu beli tudung ni. Ya, pakai tudung Turki begini. Okey. So, Assalamualaikum Puan Zaitun ya. Puan Zaitun kerja ke? Waalaikumsalam. Puan Zaitun kerja ke ni? Ke BDR? Work from home. Okey. Dia kata, kita tengok kan segala isi dunia ni ya, kemewahan-kemewahan tu pun dikategorikan sebagai
nikmat yang miskin, ya. Maknanya ada lagi kehidupan kita di akhirat nanti yang lebih kekal, lebih mewah, lebih kaya, lebih segala-galanya, ya, di akhirat nanti. Jadi dia kata siapa-siapa yang di dunia ni Allah BDR, ya. Okey. Barang siapa di dunia ni yang Allah bagi ketimpakan musibah, ya, dia akan dapat kesenangan di akhirat, ya. Maksudnya kita dah bermotivasi lah, kita akan seronok lah. Dan sebab matlamat hidup kita adalah Allah utuskan kita sebagai khalifah di muka bumi ini untuk mentadbirkan muka bumi ini, untuk tidak melakukan kerosakan, untuk mengimarahkan, untuk buat-buat kebaikan dan sebagainya. Tetapi itu sahaja tugas kita, dan akhirnya kita akan balik ke negeri kita yang kekal abadi, iaitu negeri akhirat kita, ya. Dia kata itu kepada orang yang berpada-pada dengan cinta kepada dunia. Tetapi orang yang cinta kepada dunia, hati dia akan tersekat, ya, akan menjadi gundah gulana, cemas, ya, tidak mendapat kenikmatan dunia, takut tidak nyaman hidupnya, ya. Saya ingat lagi pesan seorang pensyarah saya, ya, di masa saya buat degree di UPSI, ya. Pensyarah saya setiap kali masuk, ya, setiap kali masuk, ya, dalam kelas, dia akan sebut setiap kali mukadimah dia yang pertama, dia kata apa? Dia kata, letakkan hati anda di tempat yang anda ingin tuju. Jangan letakkan hati anda di tempat anda singgah. Setiap kali masuk kelas, ya, setiap kali masuk kelas, saya sampai hari ini saya selalu ingat apa yang dia nak sampaikan, sebab dia agak berusia juga pada ketika tu, ya. Orang-orang yang dah berusia ilmu banyak, ya, kata-katanya penuh hikmah, ya. Bila dia masuk, dia selalu pegang dekat ni. Dia kata, letakkan hati anda di tempat yang anda ingin tuju. Jangan letak hati anda di tempat anda singgah, dia kata. So, saya selalu renungkan kata-kata tu. Maknanya, hati kita ni, kita kena letakkan di tempat yang kita nak tuju, iaitu di akhirat sana. Dan jangan letak hati kita di tempat yang kita singgah. Singgah ni di bumi ni lah, ya. Di dunia ni lah, ya. Di dunia ni yang sementara. Jangan letakkan. Letak hati kita, kita akan kecewa, kita akan merana, kita akan derita, kita akan sengsara, kita akan bersedih dan sebagainya, ya. Okey, Dr. Aid kata mereka ini hanya menginginkan, ya, orang yang cintakan dunia, menginginkan kenikmatan dunia sahaja, sehingga mereka selalu memandang musibah sebagai petaka besar yang mematikan. Mereka juga akan memandang setiap cubaan sebagai sesuatu yang gelap gelita selamanya. Ini adalah kerana mereka selalu memandang ke arah bawah telapak kakinya dan hanya mengagungkan dunia yang sangat fana dan tidak berharga ini, ya. Ini untuk orang-orang yang Allah bagi petunjuk, ya. Allah dah bagi petunjuk. Di dunia ni tidak bererti apa-apa, ya, tidak bererti apa-apa, dan kehidupan kita yang lebih kekal, ya, apa yang kita nak cari adalah di sana, ya. Dan Dr. Aid menyeru dekat sini, ya, dia kata, wahai orang-orang yang tertimpa musibah, ya, untuk kita semualah, ya. Macam bila saya baca semalam, saya cakap dengan suami saya, bang, macam tajuk ni kena dengan kita je, bang. Saya cakap macam tu, kan. Maknanya Allah nak didik kita, nak didik saya sebenarnya. Saya jadi alat untuk membaca. Tetapi sebenarnya saya didik hati saya sendiri, ya. Bila saya baca, saya didik hati saya sendiri. Sebenarnya saya yang perlu sebenarnya. Perkataan semua yang cerita ni semua untuk saya sebenarnya. Tapi tak apalah, kita ambil manfaat, ya. Walaupun ini didikan untuk saya, tapi kita ambil manfaat sama-sama, ya. Dia kata, wahai orang-orang yang tertimpa musibah, sesungguhnya tidak ada sesuatu pun yang hilang dari kalian. Ya. Tak ada sesuatu pun yang hilang dari kalian. Kalian justru beruntung, ya, kerana Allah selalu menurunkan sesuatu kepada para hamba-Nya dengan surat ketetapan, ya. Yang di sela-sela huruf kalimahnya terdapat suatu kelembutan, kasih sayang, pahala dan balasan, dan juga pilihan. Makan masa awal tadi saya kata Allah pick up, ya. Allah pick up kita, ya. Dan itulah cara Allah bagi kasih sayang, ya, bagi pahala dan bagi balasan. Dan kita ni maknanya Allah dah pilih, ya. Allah dah pilih kita. Maka dari itu, siapa saja yang tertimpa musibah yang hebat, ia harus menghadapi dengan sabar,
mata yang jernih, ya, mata yang jernih, pola fikiran yang panjang, ya. Dengan begitu ia akan menyaksikan bahawa buah manis dari musibah itu adalah, ya, dia bawakan satu hadis kat sini, dia bawakan firman Allah, ya, dari surah Al-Hadid ayat 13. Dia kata maksudnya, ya, maksud firman Allah ini, lalu didirikanlah di antara mereka orang-orang mukmin dan orang-orang munafik dinding yang mempunyai pintu yang di sebelah dalamnya ada rahmat, iaitu syurga, yakni syurga, dan di sebelah luarnya ada siksa, yakni neraka. Dan sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik, lebih abadi, lebih utama dan lebih mulia, ya. Subhanallah, alhamdulillah, kita dah baca, ya, tajuk Allah akan mengganti yang lebih baik, ya. Mulakan pada hari ini, ya, apa sahaja yang kita lalui, apa sahaja yang kita terima, ya, kita ingat bahawa Allah Maha Baik, Allah tidak akan mensia-siakan kita, ya. Ada orang cakap macam ni, saya dah tak larat bersabar, dia kata. Tak larat nak bersabar dah. Sebab saya rasa sabar saya ada had. Ya, sabar ada had ke? Ada had tak sabar? Agak-agak sabar ada had tak? Ya. Sebenarnya dia very subjektif, ya. Sabar itu maksudnya tahan, menahan, ya, menahan diri. Sabar yang paling keutamaan sabar ni Allah nak tengok pada ketika kita mula kena musibah tu, ya. Pada ketika kita mula kena tu, contohlah, ya. Contoh, na'udzubillah, ya, katakanlah ada seseorang bagi tahu dekat kita, kata anak kita kemalangan contohnya. Sekejap, ya. Ya, bila kita dapat berita pada ketika tu, pada ketika itulah kita kena paut Allah. Paut Allah. Sebab pada ketika itulah Allah menilai kesabaran kita. Katakanlah pada ketika itu kita dah menjerit, meraung apa semua. Selepas tu kita katakanlah kita kata, baru kita duduk, kita tak apalah, ya Allah, ujian ini, bagi kita nak sabar, itu tak dikira dah, ya. Sabar yang dilihat, sabar yang dipandang oleh Allah adalah pada ketika kali pertama kita kena musibah tu, ya. Selepas itu kalau kita duduk dah, kita nak bertenang tu, kita nak sabar, itu tak dikira dah. Pada kali pertama kita kena hentaman itu, hentaman musibah tu, pada ketika itulah Allah tuntut kita bersabar. Nak tengok kuat tak kuat kita pada ketika itu, ya. Okey. So okey, kita nak sambung, ya, tajuk, saya combinekan dua-dua tajuk, ya, mudah, ya, cepat sikit, ya. Kalau tak nanti lambat kita nak baca, kan. Okey. So, tajuk 16, ya. Iman adalah kehidupan yang sebenarnya, ya. Saya baca dah, ya, semalam ni baca. Sebenarnya memang banyak ada berlakunya macam sangat sinonim dengan apa yang sedang berlaku, ya, dengan pandemik COVID-19 ni, ya. Dia kata orang-orang yang sesungguhnya paling sengsara adalah mereka yang miskin iman dan mengalami krisis keyakinan, ya. Mereka ini selamanya akan berada dalam kesengsaraan, kepedihan, kemurkaan dan kehinaan, ya. Dr. Aid kata, sesungguhnya orang yang paling sengsara, ya, dalam hidup adalah orang yang miskin iman, yang orang yang miskin iman ni maksudnya orang yang keyakinan dia, kepercayaan dia kepada Allah tu sangat tipis, ya. Bismillah. Okey. Orang yang mengalami krisis, ya, keyakinan, ya. Dia rasa dia tak yakin dengan apa yang dia tidak merasa yakin dan dia tidak meletakkan keimanan dia kepada Allah di tempat yang tinggi, dan mereka ini akan berada dalam kesengsaraan, kepedihan dan kemurkaan dan kehinaan, ya. Dr. Aid letakkan kat sini surah Taha ayat 124.
Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Ya. Okey, tidak ada sesuatu yang dapat membahagiakan jiwa, membersihkannya, mensucikannya, membuatkannya bahagia dan mengusir kegundahan darinya selain keimanan yang benar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan semesta alam. Ya, ringkasnya kehidupan akan terasa hambar tanpa iman. Ya, kehidupan kita rasa tawar je kan tanpa iman. Ya, kita akan kita tak akan rasa bahagia. Ya, jiwa kita jiwa kita jiwa yang tak bersih lah. Ya. Dan kita tak boleh nak usir kegundahan, gundah gulana dalam hati kita ni, ya, melainkan dengan ada keimanan kepada Allah, keyakinan kita kepada Allah, ya, yang benar-benar mantap, ya, kepada Allah. Dalam pandangan para pembangkang Allah, dia kata pembangkang Allah tu maksudnya Allah, orang yang menentang lah, ya, orang yang kufur kepada Allah, yang sama sekali tidak beriman, cara terbaik untuk menenangkan jiwa adalah dengan bunuh diri. Ya. Mereka, menurut mereka ini, dengan bunuh diri, mereka akan terbebas dari segala tekanan, kegelapan dan bencana dalam hidupnya. Betapa malangnya hidup yang miskin iman, ya. Dan betapa pedihnya siksa dan azab yang akan dirasakan oleh orang-orang yang menyimpang dari tuntutan Allah di akhirat kelak, ya. Dan Dr. Aid meletakkan dekat sini keratan firman Allah dari surah Al-An'am ayat 110. Maksudnya, dan begitu pula kami memalingkan hati dan penglihatan mereka seperti mereka belum pernah beriman kepadanya, kepada Al-Quran pada permulaannya, dan kami biarkan mereka bergelumang dalam kesesatan yang sangat sesat. Ya, na'udzubillah min zalik. Ya. Okey. Kita kalau sesiapa yang ada membaca 2 hari lepas tajuk dan contoh kemalangan betul-betul yang saya lalui, Allahu Akbar. Puan, minta maaf Puan, saya tidak berniat untuk menyentuh sesiapa, saya hanya bagi contoh. Maaf ya Puan jika contoh itu mengguris kembali luka Puan, ya. Saya mohon maaf banyak-banyak, ya. Allahu Akbar. Okey. Kalau sesiapa, ya, Dr. Aid letak kat sini, dia kata orang yang bangkang Allah ni, dia ambil cara ya, untuk tenangkan jiwa dia dengan bunuh diri, ya. 2 hari lepas, ya, 2 hari lepas 18 November, ya, dari dalam surat khabar harian Kosmo, ya, ada, ya, letakkan satu berita, ya, dia kata bebanan hutang yang tinggi selepas kehilangan pekerjaan dan masalah keluarga menjadi punca utama, ya, individu yang inilah, ya, membunuh diri ketika negara kita dilanda pandemik COVID-19. Dan statistik PDRM menunjukkan sebanyak 266 kes, ya, bunuh diri dilaporkan sejak 18 Mac hingga 30 Oktober, ya, baru-baru ni, ya. Maknanya kita mula PKP hari tu, kalau tak salah saya 17 kan, 17 Mac kalau tak salah saya kan PKP, betul tak? Lepas tu mula kes bunuh diri ni pada 18 Mac hingga 30 Oktober, ya, sebanyak 266 kes, ya, kes bunuh diri. Ketika negara kita menguatkuasakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP, ya, dikuatkuasakan di seluruh negara. Sahabat-sahabat semua, kalau dengar ada bunyi-bunyian tu, ya, itu bunyi-bunyian abaikan, ya, suami saya sedang bekerja, ya. Dia sedang buat tugas-tugas di sebalik ini, ya, sebalik ini. Okey. Okey, bunyi ketuk-ketak kan. Okey. So, ya, jadi kerajaan membuat perintah kawalan pergerakan untuk mengekang daripada penularan wabak COVID-19, ya, untuk nak putuskan rantaian, ya. Tetapi kesan daripada itu macam-macam, ya, berlaku. Negara kita dilanda, alhamdulillah Puan, ya. Alhamdulillah. Okey. Semoga Puan Suhaini terus kuat, ya. Sama-samalah, ya, kita sokong-menyokong, kuat menguatkan, ya. Semua kita diuji, ya. Semua diuji, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah bantu kita, Allah kuatkan hati kita
kita sentiasa istiqamah ya, minta dengan Allah supaya Allah bekalkan hati yang kuat dan hati yang sentiasa redha dengan Allah ya. Okey. So bila kerajaan kita menetapkan ya, mengadakan perintah kawalan pergerakan ya untuk mengekang wabak COVID-19, untuk menghentikan penularan. So kesan daripada itu banyak ya, banyak yang berlaku macam ada syarikat-syarikat swasta yang kena buang kerja, yang kena macam-macam kan. So disebabkan keadaan-keadaan yang macam tu ya, dan bila duduk di rumah ahli keluarga yang duduk di rumah ramai kan, kadang hari bekerja, suami keluar, isteri keluar ya, tak nampak muka, tak nampak kan, yang ada isu-isu yang bergaduh dan sebagainya kan, yang ada isu-isu masing-masing dah tak berapa sehaluan kan. Sebelum ni bolehlah teruskan kehidupan kan, isteri keluar, suami pun keluar bekerja kan. Jadi bila PKP tak boleh keluar, masing-masing duduk dalam rumah ya, berlakulah ya macam-macam tekanan dan sebagainya, dan sebanyak 266 kes ya, sangat tinggi ya, bermakna lebih 30 kes sehari ya, sebulan, maksudnya lebih 30 kes dalam sebulan, dan purata 1 kes sehari ya, macam tu ya, purata 1 kes sehari, 1 kes dan lebih lah ya sehari, macam tu ya. Dan saya sebenarnya pernah terlibat dalam kajian bunuh diri dengan satu jabatan sebelum ni ya. Dan dalam bunuh diri ni adalah satu tingkah laku yang dilakukan oleh seseorang ya. Puan Zaitun kata bergaduh. Waalaikumsalam Kak Ani. Betul, konflik rumah tangga betul. Ni kaunselor-kaunselor semua tahu. Ni konflik rumah tangga berlaku, keganasan rumah tangga kan. Dah tak boleh pergi mana kan, duduk dalam rumah kan. Dah sebelum ni pun dah tak berapa elok dah kan. Macam-macam ya berlaku. Okay. So bunuh diri ni, Dr. Aid kata, orang yang kufur kepada Allah, dia kata cara nak tenangkan jiwa, cara terbaik dia rasa adalah dengan bunuh diri ya, dengan bunuh diri. Dan bunuh diri ini adalah sesuatu tingkah laku yang dilakukan oleh seseorang yang dia tahu tindakan dia tu ya, dia tahu tindakan dia tu yang boleh mengancam nyawa, dan dia sedar akan tindakan tu, dia sedar akan tingkah laku tu, dan dia maknanya tak ada orang yang bunuh diri tu dia kata dia tak tahu, maksudnya dia terjun daripada tingkat 15 contohnya, dia kata cuba je terjun, tak tahu mati tak mati kan. Tapi sebenarnya kalau dia buat tindakan tu yang dia sedar tingkah laku itu tingkah laku yang boleh menyebabkan kematian, dan memang dia ada niat untuk bunuh diri ya. Dan punca tingkah laku bunuh diri ni yang para scholar bunuh diri ni dikeluarkan ada 5 ya. Tingkah laku bunuh diri ni ada 5. Bermula dengan idea nak bunuh diri, yang kedua dia merancang nak bunuh diri, dia nak rancang nak bunuh diri macam mana, lepas tu dia cuba mencederakan diri dia, dan dia ada cubaan bunuh diri, akhirnya dia bunuh diri. Ada 5 step lah kat situ kan. Dan bila kita tengok ya, kalau berita ni dia kata kehilangan pekerjaan dan masalah keluarga yang menjadi punca. Ya, kalau tanya saya kata itu bukan punca ya. Kalau tanya saya, mungkin kaunselor ni dia ada view dia yang tersendiri ya. Itu bukan punca. Puncanya nanti kita bicara tentang punca. Ya, kita dah dekat pukul 9 ni ya. Kita dah dekat pukul 9. Nanti kita bicara tentang punca. Okey, apa yang sedang kita bicarakan ya, macam Puan Zaitun sebut tadi, konflik rumah tangga, bergaduh ya, apa-apa semua itu saya namakan dia sebagai simptom ya. Simptom. Masalah hutang, masalah kewangan ya, masalah dalam keluarga, apa semua tu kita nampak secara tu adalah punca. Kita nampak secara zahirnya ya. Kecewa dalam percintaan ya, yang orang selalu bunuh diri lah ya. Faktor-faktor kenapa orang bunuh diri ni, penyakit fizikal, penyakit mental disorder yang kronik ya, penyakit mental ya, gangguan-gangguan psikologi yang kronik ya, kemiskinan dan sebagainya, yang menyebabkan benda-benda ni datang, akhirnya menyebabkan tekanan jiwa. Akhirnya menyebabkan tekanan jiwa yang mana inilah pergi kepada punca tadi tu. Punca tadi tu duduk kat sini. Dekat hati ya. Dekat hati ya. Hasbullah. Bula ya, anak buah saya. Assalamualaikum Bula. Sihat ya? Anak-anak, isteri semua sihat ya? Okey. Dan punca dia kat sini. Okey.
saya nak bantu sahabat-sahabat ya, terangkan macam mana kita nak kenal pasti simptom dengan punca. Okey. Contoh ya, saya bagi analogi, contohnya macam ni. Katakanlah kita nampak semut kan, semut berderet kan, berkawat kan, dalam satu squad dia kan. Saya dulu selalu masa anak saya ada kan, anak syurga saya ada, saya selalu nyanyi ya. Semut berkawat satu-satu. Kan lagu ada Didi and Friends ke apa tu kan. So semut tu berkawat kan dalam squad dia ya, menuju ke satu tempat. Ya, kita nampak dia panjang berbaris-baris dalam satu squad ya. Ya, Puan Zaitun kata stres. Okey. So dia dalam satu barisan kan, dia tengah berkawat kan, dalam satu squad dia tu pergi ke satu tempat. Kita nampak dia pergi ke satu tempat tu. Kita ambil apa? Biasanya kita nak buat apa? Biasanya kita ambil spray lah. Kita akan spray semut tu. Kita spray semut tu, maka matilah semut tu kan. Squad yang pertama mati. Dalam tempoh 1 jam, 2 jam, 3 jam, mungkin akan ada lagi squad kedua. Squad semut yang kedua datang lagi ya. Datang dari arah yang lain. Dia tak datang lah yang kita dah sembuhkan semburan pembunuh serangga tadi kan. Kita sembuh tadi tu, dia tak datang kat situ, dia datang dari arah yang lain ya. Datang dalam squad yang baru. Squad kedua ni squad baru ya. Dia pun berkawat lah ya, berkawat kan, pergi ke satu tempat yang sama dia tuju. Okey, kita pun ambil spray, kita spray squad semut yang kedua ni. Okey, matilah squad semut yang kedua ni. So 2-3 jam yang kemudian squad ketiga datang. Ya, squad ketiga datang dari arah yang lain menuju ke tempat yang sama. Maksudnya alhamdulillah semua sihat ya. Okey. So datang, kita pun buat benda yang sama jugalah, ambil. So sampai bila masalah ni nak berakhir? Okey. Sekarang ni yang kita berusaha sekarang ni adalah kita selalu cenderung untuk merawat simptom. Nak rawat tu, semut yang datang tu adalah simptom. So kita rawat simptom tu. Kalau kita rawat simptom sampai bila pun tak selesai. So yang kita perlu rawat adalah kita kena cari punca dia. Punca dia mungkin di sebalik pintu tu, di sebalik tikar, di sebalik apa-apa yang ada di belakang tempat tuju semut tu. Mungkin ada apa? Mungkin ada sisa makanan, gula-gula jatuh, bangkai binatang atau apa-apa yang menjadi tarikan. Harap-harap bulan 12 boleh balik kampung lah. Lama dah tak balik. Yalah kan. Mak Tam yang duduk dekat pun tak dapat balik kan, sebab nak rentas negeri. Tak apa, insya-Allah ya. Kita sama-sama doa mudah-mudahan COVID ni mudah cepat Allah angkat daripada kita dan kita dapatlah ya dapat menjalani kehidupan yang lebih dengan seperti sedia kala ya. Semua kita sabarlah ya, Mullah ya. Okey. Lepas tu okey, kita sebenarnya kita kena tengok punca di belakang pintu tu ya. Di belakang tabir tu, di belakang tikar, di belakang apa-apa tu, ada apa di belakang tu. So ataupun mungkin ada cicak yang mati, ada gula-gula, ada sisa makanan ke apa. So ada ada cicak mapuh. Saya tu kata ada cicak, betul kan, ada cicak mapuh kat situ. So pergi tengok. Saya pun terlintas kat hati kat cicak pun, saya tu pun benda yang sama kan, ada cicak mapuh kat situ, pergi tengok. Mana tahu kan ada memang itu tujuan dia. So punca tu kita remove punca tu. Kita angkat cicak tu ataupun kita angkat gula-gula tu, kita cuci dan kita tak perlu rawat simptom. Ya, kita tak perlu ambil spray pun. Dalam 1 jam, 2 jam semut akan hilang. Semut automatik akan hilang. So dalam kes ni pun, dalam kes yang kita sedang bicarakan ni pun sama juga ya. Kita selalu tendensi kita ya selalu nak rawat simptom, bukan kita nak rawat punca. Okey. So kita asyik kecenderungan hati kita, kecenderungan tindakan kita selalunya rawat simptom, tetapi kita tak rawat punca. Ya, puncanya kat mana? Puncanya tekanan jiwa, semua ni masalah hutang, kewangan ya, masalah keluarga, masalah apa pun sekalipun kan, yang semua ni menyebabkan faktor-faktor itu telah menyebabkan kepada tekanan jiwa. Tekanan jiwa tu berpunca daripada mana? Berpunca daripada hati yang mana
Ya, ada hadis Rasulullah ya yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Nu'man bin Bashir yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maksudnya sesungguhnya dalam diri manusia itu ada seketul daging. Jika sekiranya daging itu baik, maka baiklah seluruh anggota badan. Namun jika seandainya daging tersebut rosak, maka rosaklah seluruh anggota yang lain. Daging yang dimaksudkan adalah hati, ya. Jadi hati kita ni adalah raja, ya. Hati adalah raja, yang lain-lain tu semua panglima-panglima yang akan menjalankan tugas sahaja, ya. Kita ni hati tu adalah raja. Raja lah yang mentadbirkan seluruh badan tu, seluruh badan kita, dan yang lainnya adalah yang menjalankan tugas-tugas sahaja. Ya. Puan Liza cakap tak perlu rawat simptom, cari punca dan buang. Ya, insya-Allah, ya. Jadi kena rawat di sini, rawat hati ni, ya. Rawat hati ni, nak rawat hati tu kena carilah macam mana nak rawat hati, kan. So saya pernah jumpa, ya, cerita sikit lagi pukul 9 ya. Saya pernah jumpa, ya, seorang gitaris, ya. Saya pernah jumpa seorang gitaris. Saya pernah buat sesi, ya. Lama dah cerita ni, ya. Hampir berbelas tahun yang lalu, ya. Seorang gitaris, dia balik daripada dia pernah bekerja di satu band di sebuah negara, ya, tak nak sebutlah negara mana, ya. Lepas tu dia balik ke tempat dia, di Malaysia ni lah, ya. Dia balik dan dia cari saya, dia buat sesi kaunseling dengan saya. Dia menangis-nangis, ya. Seorang gitaris ni lelaki, umur dia dah hampir 80 tahun, dia menangis. Dia kata hidup dia sangat sunyi. Dia kata dia ada anak 3 orang, ya. Dia ada anak 3 orang, seorang kat Malaysia, 2 orang lagi kat luar negara. Ada 2 orang lagi kat luar negara, seorang kat Malaysia. Jadi dia kata hidup saya sangat sunyi. Apa yang saya buat sekarang ni, saya dah tak perlu duit, saya banyak duit, dia kata. Tapi apa yang saya buat adalah saya perlu, dia jual nasi lemak, ya. Dia jual nasi lemak bukan nak menyara kehidupan, sebenarnya dia nak berjumpa dengan orang. Ya, dia nak berjumpa dengan orang. Dia kata hidup saya sangat sunyi sebab saya rindukan anak-anak, tapi anak-anak jauh, ya. Anak yang ada kat Malaysia ni, bila dia cakap, dia kata baliklah, anak balik, tetapi anak masuk sampai-sampai tukar-tukar baju, anak keluar pergi berjalan-jalan, kan, macam tu. Jadi anak tak duduk di rumah. Jadi dia kata dia sunyi, dia perlukan seseorang. Jadi dia perlukan, dia orang masih ada suami isteri, tapi melalui kehidupan yang sangat sunyi, dan dia terpaksa jual nasi lemak sebab dia nak ada interaksi, komunikasi, interaksi, dapat berbual, dapat bersembang-sembang, kan, dapat masa orang datang, pelanggan datang beli nasi lemak tu bukan banyak pun, dia kata dia saja seronok. Pada masa tu, ya, saya melihat, masya-Allah, ya, Allah tidak membuka hati dia, ya, untuk mencari jalan pulang, ya. Mungkin, ya, pada kita ni, kehidupan kita di usia kita muda ni, kalau kita tak teringat benda tu, dia tak akan datanglah pada usia-usia kita, dia lewat-lewat usia, kan. Jadi saya nampak kehidupan dia, yang dia nampak begitu, dia kata dia rasa seronok, bahagia masa dia bekerja dulu, ya. Setiap hari dia boleh bagi duit ke anak dia. Dia kata anak dia datang ambil duit tu, dia rasa sangat seronok. Tapi sekarang ni dia kata anak dia bagi duit kat dia, anak dia akan transfer, papa, saya dah transfer, ni je, hantar mesej macam tu je, tak telefon ke apa pun, tak ada dah. Jadi instead of yang saya nampak lah, view yang saya nampak, instead of dia berniaga jual nasi lemak tu, kan penat, kan, dalam usia-usia yang hampir 80 tahun, kan. So teringin nasi lemak anak syurga sambal sedap. Okey, kena mai sinilah, ya, Puan Zaitun, kena mai Kedah lah, ya, mai kat Sungai Petani, ya. Okey, mai Sungai Petani, insya-Allah, ya, nanti kita masak, ya. Suami saya pun tak start lagi berniaga, PKP dan sebagainya, masih duk kemas rumah lagi. Okey. So apa yang dari sudut yang saya nampak, ya,
dia tak perlu dia tak perlu masak nasi, buat nasi lemak tu, tetapi dia boleh pergi ke masjid dia boleh pergi ke masjid. Masjid lagi banyak masjid, majlis ilmu, lagi banyak nak berinteraksi, tak larat berinteraksi kat sana kan. Punya ramai orang kat sana kan, nak bersembang, nak berbual kan, ada 5 kali sehari kan, boleh pergi. Tapi saya cuba bukakan, supaya dia nampak ruang yang dia ada, tetapi hati dia tidak tertarik. Saya rasa macam galat lah juga kan. Saya cuba bukakan, saya taklah kata kat dia, tuan boleh pergi ke masjid. Saya tak cadangkan, cuma sebab kami kaunselor ni tidaklah mencadangkan. Kami cuma boleh buka jalan-jalan supaya dia boleh buat pilihan. Saya tak cadangkan, tapi saya cuba buka untuk jalan-jalan supaya dia pilih. Tetapi dia tidak memilih untuk ke situ. Dia rasa, dia kata dia yakin dengan buat nasi lemak tu dia boleh, tapi dia masih dalam keadaan sunyi. Saya sangat kesianlah kat dia kan. Wallahualam sekarang masih ada ke, masa tu pun dah dekat 80 tahun umur dia. Wallahualam ada ke tak lagi. Cuma saya tak sebut nama siapa-siapa, cuma saya nak cerita bahawa ibrah dia, pengajaran yang kita boleh ambil daripada kisah itu, bahawa hati kita ni, dia semua berpunca daripada hati lah hati kita. Puteri Jaya dengan Putrajaya dekat. Yalah puteri dengan putra kan, memang dekat. Dekat di hati Okey, Puan Saitan ni dekat di hati kan. So, hati kita ni hati kita kalau dah Allah tutup macam tu, memang kita tak akan nampak jalan dia Jadi, yang inilah yang kena rawat Kalau saya lah sebab memang saya punya dalam saya punya bidang memang inilah hati kan. Jadi rawatlah hati kat sini, rawat hati. So insya-Allah kita rawat punca bukan rawat simptom bila kita rawat punca, kita tak rawat simptom, insya-Allah kesan dia kekal, kesan dia lama Ya betul puan. Semoga COVID-19 segera pergi, segera Allah angkat daripada bumi kita. Jadi kita pun dah 9 lebih dah kan. So okey, disambung dekat sini. Kini sudah saatnya dunia menerima dengan tulus ikhlas dan beriman dengan sepenuhnya bahawa tidak ada Tuhan selain Allah. Betapapun pengalaman dan ujian terhadap manusia sepanjang sejarah kehidupan ini dari abad ke abad telah membuktikan banyak hal, menyedarkan akal bahawa berhala-berhala itu tahayul belaka, kekafiran itu sumber petaka, pembangkangan itu dusta, para rasul itu benar adanya, dan Allah benar-benar sang pemilik kerajaan bumi dan langit. Segala ini bukan kerajaan langit kerajaan bumi dan langit. Allah adalah kerajaan bumi dan langit dulu kita pernah dengar satu ajaran sesat tu kan, kerajaan langit kan. Okey, dia bukan kerajaan bumi dan langit Ini Allah kita ni, Allah kita pemilik kerajaan bumi dan langit Seluruh seluruh isi alam ni kita tak tahu lagi ni semua sekali pentadbiran semua sekali. Allah Al-Malik yang pemilik segalanya. Segala puji bagi Allah dan Dia sungguh-sungguh maha kuasa atas segala sesuatu. Seberapa besar, kuat atau lemah, hangat atau dingin iman anda, maka sebatas itu pula kebahagiaan, ketenteraman, kedamaian dan ketenangan anda. Dia kata, kita ni nak tahu kita ni nak tahu kita ni kuat atau lemah ataupun hangat atau dingin, maksudnya kuat ke tak kuat ke hangat atau dingin tu maksudnya kuat ke tak kuat iman kita ni kan. Ataupun sejuk je kan, dingin je maksudnya down sangat-sangat kan iman kita ni. So yang itu yang menentukan kebahagiaan kita, ketenteraman kita, kedamaian dan ketenangan kita. Dan Dr. Aid meletakkan di sini keratan surah An-Nahl ayat 97, barang siapa, dengan maksudnya barang siapa mengerjakan amal soleh baik lelaki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan balasan pahala lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Maksud kehidupan yang baik, hayatan tayyibah dalam ayat ini adalah ketenangan jiwa mereka dikarenakan janji baik Tuhan mereka.
keteguhan hati mereka dalam mencintai zat yang menciptakan mereka, kesucian nurani mereka dari unsur-unsur penyimpangan iman, ketenangan mereka dalam menghadapi setiap kenyataan hidup, kerelaan hati mereka dalam menerima dan menjalani ketentuan Allah, dan keikhlasan mereka dalam menerima takdir. Ya, dan itu semua adalah kerana mereka benar-benar yakin dan tulus menerima bahawa Allah adalah Tuhan mereka, Islam agama mereka, dan Muhammad adalah Nabi dan Rasul yang diutuskan oleh Allah untuk mereka. Macam kita baca pagi-pagi ya, surat Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula, ya. Ya, baca banyak-banyak ya yang itu. Ya, mudah-mudahan ya kita ni Allah bagi satu ketenangan jiwa, ya. Dek kerana kita ni berpegang yakin dengan janji Allah, teguh hati kita, dah yakin, teguh, maksudnya teguh, tak goyah, tidak terumbang-ambing ya dalam kita mencintai zat yang mencintai Allah dan yang menciptakan kita, ya. Dan mudah-mudahan ya Allah menjaga kita dari penyimpangan iman, ya. Mudah-mudahan ya pada pagi Jumaat yang barakah ini ya Allah mengaminkan kita berdoa dengan diaminkan, ya, didengar bersama dengan para malaikat ya yang mungkin ada bersama-sama dengan kita bila kita membacakan sesuatu yang ada ya mengingati Allah ni, ya. Mudah-mudahan Allah makbulkan, Allah bagi Allah bagi tempat ya di hati kita ni, ya, supaya jauh dari penyimpangan iman, ya, bagi ketenangan untuk kita hadapi apa sahaja kehidupan kita dengan rela hati dan redha kita dengan apa sahaja yang Allah kurniakan, Allah takdirkan kepada kita, ya. Alhamdulillah kita dah 9:10 minit pagi, ya. Kita dah baca dua tajuk, iaitu Allah akan mengganti yang lebih baik dan iman adalah kehidupan yang sebenar, ya. Mudah-mudahan ya perkongsian ini memberi manfaat kepada kita, kepada saya terutamanya, ya. Bukan nak ajar sangat kan, bukan nak berkongsi apa sangat, tetapi sebenarnya nak didik hati saya. Saya sebenarnya yang perlu dididik, kan. Saya sebenarnya yang perlu dididik. Jadi asbab inilah ya Allah ilhamkan untuk baca, ya. Sebenarnya Allah nak rawat hati saya juga sebenarnya, ya. InsyaAllah mudah-mudahan ya Allah memanjangkan nafas kita hingga esok, dapat kita membaca tajuk 17, ya, tajuk 17. Tajuknya ambillah madu dan jangan rosak sarangnya, ya. Orang perempuan dia takut dengar madu ni kan. Nama madu ni orang perempuan takut dengar. Tapi orang lelaki rasanya suka kan. Suka dengan madu kan. Dia suka minum madu lebah, ya. Jangan salah sangka kan. Ya. Dan tajuk 18, mengingat Allah akan mententeramkan, ya. Jadi insya-Allah kita akan baca dua tajuk ni besok. Ya, kita nak tahulah apa benda, ya. Ambillah madu dan jangan rosak sarangnya. Dan apa dia mengingat Allah akan mententeramkan? Apa Dr. Aid nak cerita kat kita, nak bagi tahu kat kita, nak pesan kat kita, ya. Jadi okey, insya-Allah mudah-mudahan kita akan Allah panjangkan nafas untuk kita membaca dua tajuk lagi esok. Dan hari ni suka juga saya nak membuka, ya, dan nak mengalu-ngalukan malam ni insya-Allah Datuk Dr. Hassan Muhammad Ali ada menjemput saya untuk bersama-sama dengan beliau dalam FB Live beliau pada malam ni pukul 9 malam, 9:15 malam macam itulah, ya, dengan tajuk Dilema Seorang Isteri, ya. Bagi sesiapa sahabat-sahabat yang nak saya sebut apa pada malam ini, isteri ni dilema apa, ya, saya tak tahu. Saya tak kalau kes-kes kaunseling insya-Allah saya dapatlah, tapi kalau untuk diri saya tak adalah dilema apa-apa kan. Jadi sahabat-sahabat yang ada sesuatu tentang dilema isteri boleh, ya, letak dekat komen apa yang nak saya sebut pada malam ini, ya. Saya akan kumpul-kumpulkan, ya. Saya akan salurkan, ya, salurkan suara hati sahabat-sahabat semua, ya.
pada malam ini insya-Allah ya. E-poster belum keluar lagi. Nanti kalau keluar nanti saya akan share dekat Facebook ya. Mudah-mudahan kita semua dapat menonton pada malam ni ya. Tajuknya dilema seorang isteri. Isteri ni dilema apa agaknya ya? Semalam saya tanya seorang sahabat saya, dia kata cemburu. Ya, cemburu. Mungkin isteri ni cemburu sebab dia rasa dia tidak lagi eksklusif, dia merasa dia tidak eksklusif, dia tidak berada di tempat yang eksklusif di hati suami. Mungkin wallahualam itu satu juzuk je daripada dilema seorang isteri. Okey. So, insya-Allah mudah-mudahan kita berjumpa pada malam ni dalam FB Live Datuk Dr. Hassan Muhammad Ali ya. Dengan tajuk dilema seorang isteri. Jadi saya rasa cukuplah ya untuk pagi ni perkongsian kita dengan membaca buku La Tahzan ya. Buku La Tahzan, buku ni sangat bagus ya. Buku La Tahzan dengan tajuk 15 Allah akan mengganti yang lebih baik dan iman adalah kehidupan yang sebenar. Siri kita dah siri 11, insya-Allah esok siri ke-12 ya. Dan saya mohon ampun dan maaf ya atas kekilafan saya sepanjang penyampaian ini. Ya, jika ada perkataan yang mengguris hati puan ya, puan-puan ya, sahabat-sahabat ya, saya mohon ampun dan maaf ya. Tidak lain tidak bukan ya, perkongsian ini hanyalah ya untuk berkongsi pengalaman dan untuk sokong menyokong, untuk kuat menguat. Kita ni kena ada juga ya rakan-rakan yang saling kuat menguat untuk kita tidak rasa kita keseorangan ya. Dan boleh buat perkongsian kes doktor sebagai panduan. InsyaAllah ya, kita pelan-pelan kita buat ya. Okey, mudah-mudahan perkongsian ini memberi manfaat ya. Yang baik itu daripada Allah ya. Kelemahan itu daripada saya manusia biasa yang fakir ilmu yang sangat lemah, yang banyak perlu diperbaiki. Dengan keizinan Allah juga ya, insya-Allah kita akan cuba memperbaiki dari semasa ke semasa ya. Cuba tambah ilmu ya. Okey. Dan kita tangguhkan kita punya sesi ini dengan tasbih kafarah dan surah wal as. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innal insana lafi khusr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah ya, siapa yang lapang malam ni kita jumpa di FB Datuk Dr. Hassan Muhammad Ali dengan tajuk dilema seorang isteri. Dan jika yang tak berkelapangan, insyaAllah kita jumpa pada esoknya ya untuk tajuk 17 dan 18 ya. Sekian ya, salam sayang daripada saya. InsyaAllah kita jumpa lagi.